Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat petang. Bertemu kita sekali lagi di FB Live BKPA. So, hari ini saya bersiaran di satu lokasi di Putrajaya bersama Cik Chat Poly CC. Saya ucapkan terima kasih kepada tim Politeknik yang menjemput saya untuk memberi introduction ataupun pengenalan kepada siri bersama Poly CC pada petang ini. Jadi seperti mana kita tahu sekarang ni ramai calon-calon akan menghadapi peperiksaan SPM dan juga ada yang akan menghadapi peperiksaan STPM, dan mereka sudah tentunya akan ke arah permohonan kemasukan ke universiti, sama ada lepasan SPM dan juga lepasan STPM juga bagi lepasan diploma dan sebagainya. So kita telah buka permohonan UPU online untuk calon-calon melihat apakah perkara-perkara yang boleh dimanfaatkan dalam UPU online, contohnya kiraan merit, trend permohonan dan juga banyak lagi yang boleh dapat manfaat daripada UPU online. Jadi sedikit masa lagi kita akan maklumkan kepada umum bilakah pembelian unit ID yang akan dapat dibeli daripada kaunter-kaunter bank simpanan nasional di seluruh negara. Jadi saya harap calon-calon harap bersabar untuk membeli unit ID untuk membuat permohonan secara terus dalam UPU online. So bermula daripada 18 Januari sehingga 15 Mac ni, bahagian kemasukan IPTA ataupun BKPA atau nama glamour kita ialah UPU telah menjemput IPTA dan juga agensi-agensi di bawah kemasukan UPU online untuk sama-sama berkongsi maklumat dalam FB Live BKPA JPT. Jadi pada saya ambillah peluang ini kepada semua calon-calon yang akan membuat permohonan, jangan tunggu saat-saat akhir untuk membuat permohonan. Yang saya ingatkan dan juga layari UPU online tu untuk mendapatkan maklumat program-program yang akan ditawarkan, syarat-syarat dan juga perkara-perkara penting yang perlu diketahui. Jadi setiap hari ada 2 slot yang kita sediakan, satu jam 10 hingga pukul 11 pagi dan jam 3 petang hingga 4 petang. Tapi hari ini agak istimewa yang disediakan oleh tim Poly CC. Mungkin ada sesuatu yang menanti anak-anak semua di luar sana untuk berkongsi apakah kerjaya ataupun manfaat yang boleh didapati selepas melanjutkan pengajian di Politeknik dan juga College Community. Jadi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pengarah bahagian ambilan dan juga pembangunan pelajar iaitu Puan Nur Aniza Muhammad Yusof yang akan bersama kita pada petang ini, juga bersama Encik Amal dan lagi 2 orang yang anak-anak ataupun viewers di luar sana perlu tunggu apakah tetamu istimewa yang akan dibawa oleh pihak Politeknik. Jadi saya selaku pengarah bahagian kemasukan pelajar IPTA ingin menyeru kepada semua viewers untuk sama-sama memanfaatkan program yang kita bawa setiap hari mulai daripada 18 Februari yang lepas. Jadi kita tampilkan bahagian-bahagian ataupun IPTA untuk calon-calon berkongsi maklumat dari segi program yang akan ditawarkan. So yang penting pada kami di peringkat bahagian kemasukan adalah maklumat tu ada di hujung jari. So sebagai satu peringatan kepada semua, dalam telefon ataupun telefon kita tu ada yang kita boleh muat turun, iaitu UPU Pocket, yang mana kita boleh mendapat banyak maklumat daripada apps yang kita sediakan, iaitu UPU Pocket 2.0. So jangan lupa untuk muat turun software ataupun apps itu untuk mendapatkan maklumat. Kami juga ada pelbagai saluran media sosial yang untuk kita kongsikan. Selain daripada FB, kita ada Twitter, kita ada Instagram, kita ada email, kita ada hotline yang boleh kita hubungi, dan kita ada email ataupun apa sahaja persoalan yang berkaitan dengan kemasukan pelajar boleh ke maklum balas kami, iaitu upu@mohe.gov.my. So pada saya
maklumat sentiasa ada di hujung jari anda. So saya nasihatkan kepada semua calon-calon yang akan memohon, baik calon-calon yang akan mengambil HPM bagi tahun 2020 yang dijangkakan pada bulan Mac nanti, dan juga kepada calon-calon lepasan STPM yang akan memohon untuk kemasukan dijangkakan pada bulan Oktober nanti, dan seterusnya kepada lepasan diploma untuk membuat permohonan pada kali ini. Dan saya harap maklumat-maklumat mengenai syarat, tarikh, tempoh temuduga dan sebagainya perlu dilihat dalam apps kita yang mana maklumat-maklumat tu sentiasa ni. So saya juga nak ingatkan kepada calon-calon di luar sana, so ramai yang netizen-netizen yang mendahului ataupun menggunakan platform-platform chatting ataupun platform blog masing-masing untuk menyampaikan maklumat-maklumat. So pastikan maklumat yang saudara-saudari dapati itu adalah maklumat-maklumat yang sahih daripada bahagian kemasukan pelajar. Dan saya harap maklumat-maklumat yang kami sampaikan daripada agensi ataupun daripada Universiti Awam tu mendapat manfaat kepada semua calon-calon yang akan memohon. Jadi saya harap itu saja yang saya boleh kongsikan sedikit sebanyak sebelum sesi ataupun chit chat bersama Poli CC ni kita teruskan. Itu saja daripada saya. So saya nasihatkan pada calon-calon yang akan menduduki peperiksaan, so fokus kepada peperiksaan, buat yang terbaik supaya sebarang keputusan tu akan memberi kesan ataupun memberi nilai tambah ataupun merit kepada calon-calon untuk meningkatkan keputusan ataupun meletakkan keadaan merit tu lebih tinggi, so supaya permohonan nanti akan mendapat apa yang saudara-saudari hajati. Itu saja daripada saya bahagian kemasukan pelajar IPTA. Terima kasih kepada Politeknik dan juga College Community kerana menjemput saya di siaran ini secara live, dan bermanfaatlah maklumat-maklumat yang didapat. Sekian saja, sekian, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Politeknik dan College Community adalah sebuah institusi pembelajaran TVET yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Terdapat lebih 13 bidang pengajian yang disediakan di Politeknik dan College Community. Antaranya adalah kejuruteraan, agroteknologi, teknologi makanan, reka bentuk dan komunikasi visual, teknologi informasi, perdagangan dan pelancongan dan hospitality. Kaedah pembelajaran di Politeknik dan College Community adalah 40% teori dan 60% praktikal. Kursus pembelajaran di sini mendapat pengiktirafan daripada NQA. Ayo sertai keluarga Politeknik dan College Community. Jumpa anda di sana. Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Selamat datang ke program taklimat kemasukan pelajar ke Politeknik dan College Community, atau lebih santainya adalah Chit Chat at PoliCC. Dan program ini adalah untuk laman sosial untuk UPU ataupun BKPA. Okey, terima kasih diucapkan kepada Encik Wahid Nordin, pengarah pengajian kemasukan pelajar IPTA atau lebih dikenali UPU, atas jemputan pagi slot ini kepada Politeknik dan College Community untuk berkongsi maklumat dan mempromosikan Politeknik dan College Community kepada para penonton di live Facebook sekarang ini. Okey, kepada penonton yang baru sahaja bersama kami, anda boleh sit back and relax sebab kita akan macam-macam maklumat yang akan dengar sebentar saja lagi. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh tunggu sebentar, and tim admin akan sedaya upaya menjawab satu persatu dari masa ke masa soalan-soalan anda itu. Ya, dan pastikan sentiasa layari rasmi page Facebook UPU di mana semua maklumat sentiasa diupdate semasa ke semasa. Okey, sebelum tu kita tak kenalkan diri lagi ya. Ya, betul lah. Nama saya Muhammad Imrakil bin Muhammad Saluddin. Saya merupakan alumni Politeknik Sultan Idris Shah, Diploma Kejuruteraan Elektronik Komputer. Okey, dan saya Munah Munirah binti Mazlan, alumni College Community Paya Besar dalam jurusan Multimedia Periklanan, dan juga alumni Politeknik Pemeria Ibrahim Sultan dalam jurusan Reka Bentuk Grafik.
Oh. So sebelum itu untuk pengetahuan penonton lah, kami ditugaskan untuk menjadi host pada program kali ini. Betul. Kami sangat teruja dan diberikan amanah sebagai selaku alumni Polisisi untuk mengendalikan program kali ini. Okey, kembali lagi. Okey, sebelum itulah kan kita tak lebih lanjut untuk kita punya program. Okey, Ira nak tanyalah Imran kan. Okay. Imran tahu tak 2 minggu lagi ni kita ada apa? 2 minggu lagi ni kita ada apa? Kita Tak tahu. tak lagi PKP ke? Bukan. PKP kita dah bertahun kan. Okey. So, untuk pengetahuan Imran dan penonton, tidak lama lagi pelajar Ketua 5 akan menduduki peperiksaan sijil pelajar Malaysia. Jadi dengan ini kami Wakil Politeknik dan Kolej Komuniti ingin mengucapkan semoga berjaya kepada calon-calon SPM yang akan ambil peperiksaan pada 22 Februari sehingga 25 Mac 2021. 22 Februari, sikit lagi. Ya, 2 minggu lagi. Dan SPM tahun 2020 ni antara yang paling mencabar sekali sebabnya ialah dengan norma baharu ni bukan saja cabaran kepada pelajar tetapi cabaran kepada tenaga pengajar iaitu guru-guru. Dengan online kelasnya, dengan tak boleh pergi sekolah, kurikulum, sukan, tak boleh jumpa kawan, macam-macam lagi. Sangat bercabar and kami ingin mengucapkan good luck, all the best and stay safe. Kita jaga kita. Ya, betul. Sebab sekarang ni banyak cabaran, kadang-kadang letih juga kan. Betul. Kalau Imran kan refer pergi sekolah ke atau seronoknya saya dapat belajar online dekat rumah. Macam saya sendiri, saya perlu listen betul-betul two ways communication yang kena datang sekolah, kena jumpa kawan. Saya tak boleh duduk rumah depan laptop, saya tak boleh. So saya prefer yang sebelum ni lah. Sebelum ni kan, biarlah kita penat bangun pagi pergi sekolah, at least kita pergi sekolah kan. Betul. Okeylah, pada adik-adik di luar sana yang dah menduduki peperiksaan SPM mesti dah tahu kan hala tuju selepas SPM. Sebab yelah masing-masing dah tak sabar untuk habiskan peperiksaan SPM, nak pergi ke mana kan. So kita nak tanyalah Kak Imran sebab Imran pun pernah juga lalui SPM kan. So berapa result SPM Imran? Result SPM. Boleh tak kongsikan bersama kami semua? Okey, ini soalan yang saya sukar untuk jawab tapi sebenarnya cukup-cukup makan, alhamdulillah. Boleh lulus lah. Yang penting lulus lah. Alright. So kalau cukup-cukup makan, lulus semua result SPM Imran tu kan. Nak tahulah juga Imran pilih Politeknik. Jadi pilihan Imran. Kan kenapa Imran pilih Politeknik sebagai hala tuju saya? Ya, hala tuju Imran. Okey, sejujurnya saya cakap ada universiti lain yang menjadi pilihan saya. Tapi semasa saya memohon UPU, saya letakkan Politeknik sebagai pilihan ke-12 saya. Tapi rezeki saya tidak menyebelahi saya dapat Politeknik. Yang universiti saya nak tu tidak dapat. Tapi alhamdulillah, kalau tanpa Politeknik saya tak ada berada yang saya berada sekarang ni. So masuk Politeknik walaupun dah pilihan ke-12 tak rasa terpaksa lah masuk Politeknik. Tak. Maksudnya mana tahu pilihan ni tak okeylah, pilihan 12 tak ada siapa nak terima kan. Kan. Saya rasa Tuhan ada sebab bagi saya masuk Politeknik ni. And then untuk pengetahuan anda semua, syarat untuk masuk Politeknik bukan korang perlulah letakkan Politeknik dalam senarai pilihan 12 tu. Kalau tak, anda tidak berkemungkinan untuk masuk ke Politeknik. So apa Imran rasa bila masuk Politeknik tu, apa yang Imran dapat dalam Politeknik tu semua? Macam-macam. Saya sendiri lebih kepada macam organisasi. Politeknik sangat aktif dengan organisasi yang aktif. Jadinya dengan belajar tentang kemahiran, TVET dan sebagainya. Itu yang paling best. So maknanya kalau Imran masuk Politeknik, kalau orang tanya Imran belajar di kawannya, jadi bangga ke atau malu? Awal okey. Saya jujur awal-awal saya agak malu tapi
hujung-hujung alhamdulillah saya rasa saya ada the confidence lah. Saya cakap saya belajar politeknik, saya relax cakap. Okey, saya nak tanya Ira pula kan. Syed Imran je. Okey. Macam mana perjalanan Ira dari politeknik, daripada college community ke politeknik? Macam mana? Perjalanan tu jauh kan? Betul. College community dengan politeknik. Okay, first Ira masuk di di college community di Paya Besar dalam bidang multimedia kreatif iklan selama 2 tahun. 2 tahun. Sebenarnya kenapa pilih college community ni? Sebab sebenarnya college community ni memang tak pernah mohon sebenarnya, tapi tiba-tiba kita dapat surat tu. My parents cakap pergilah belajar. Okey, bila pergi belajar, okey kita masuk je lah belajar college community ni. Mula-mula memang tak tahu apa-apa. So mandangkan Ira ni pula jenis yang bukannya suka nak membaca buku kan. Sebab Ira ni kurang sikit tau nak membaca buku. So Ira lebih kepada kemahiran semua tu. Okey, faham. Suka kemahiran sebab so my family pun dah tahu kan kita ni suka apa. So bila masuk ke college community dan bila kita start kenal daripada situ baru dapat aspek-aspek yang kita nak tu. Oh, faham. Tak apa, benda tu maybe mengambil masa yang lama, tapi pengalaman tu penting, ilmu yang kita belajar tu lebih penting, betul tak? Betul. So selepas 2 tahun berada di college community, memang banyak sangat-sangat yang Ira belajar. So daripada zero, so kita dapatlah pelbagai ilmu. Alhamdulillah. Saya turut bangga. Ya. Okey, sebab bila kita dekat college community, kita bersama dengan jadi macam kita hubungan rapat dengan pensyarah. Dan pensyarah juga banyak mengajar kita dalam bidang-bidang yang kita tak tahu. Okay, faham. So kalau macam kita tak tahu benda tu, pensyarah sentiasa rapat dengan kita dan ajar dalam satu persatu bahagiannya. Okey, bagaimana dengan yuran pengajian? Okey, adakah sama macam saya politeknik sepanjang dari dulu lagi saya RM200 sahaja yuran pengajian. Adakah begitu juga? Kalau zaman Ira dulu dah bertahun-tahun, so memang yuran pun memang RM200 juga. Wah, murah sangat, affordable. So maknanya kita sama lah kan. Betul. Kita tahun-tahun kita tahun lain, tapi still juga yuran college community dengan politeknik still sama RM200 dalam semester. Yes. Okay. Okay, saya rasa kita ada tayangan video. Boleh kita paparkan tayangan video tersebut? Okey, tadi itu siapa tu? Itu siapa tu? Itulah, rasa macam siapa pula tu ya? Okeylah. Okey, kalau nak untuk pengetahuan penonton ni kan, kalau nak tahu itulah Imran Akil. Tapi kan pelik juga kenapa Imran Akil berada di situ kan? So kita nak tahu kenapa boleh lari daripada politeknik lepas tu terus ke bidang industri seni macam tu. Okey. Alright, walaupun saya belajar dalam diploma kejuruteraan elektronik, saya suka jadi fleksibel. Saya suka jadi macam let's say saya belajar kemahiran daripada politeknik untuk macam buat elektrik semua tu lah kan. At the same time saya nak buat benda lain. Contohnya macam ilmu-ilmu di luar kelas, iaitu seperti pengacaraan. Saya pada politeknik saya banyak join organisasi macam jadi facilitator, MC, jadi bagi talk. So bagi saya kat situ saya timbul satu minat and saya rasa saya boleh ke arah yang lebih jauh insya-Allah. Time tu lah saya pupuk minat kat situ. Kemudian family member saya pun dia terlibat dengan hero-hero remaja. Contohnya macam pakcik saya Syafiq Khail, abang saya Nabi Akil hero remaja juga. Syafiq Khail hero remaja 2012, abang saya hero remaja 2017. So saya pun ada niat untuk join hero remaja. So saya pergi audition 2020-nya. Alhamdulillah dapat dan saya dianugerahkan hero inspirasi. So untuk bidang electrical tu macam mana juga? Okey, itu kira macam backup saya sebab saya tahu industri seni ni perlukan muka yang kita katakan nak cakap handsome tak, tapi ada good looking, sedap mata memandang. Tapi let's say in the future tiba-tiba saya tak mengatakan tak tiba-tiba saya accident ataupun tiba-tiba saya luka di bahagian muka yang tak boleh
tak boleh nak pakai lama. So saya rasa saya kena ada backup plan, iaitu saya ada diploma saya yang boleh saya boleh buat business engineering, saya still boleh jadi engineer dan sebagainya. Itu saya punya plan. Okeylah, itulah untuk next seterusnya kepada Imran punya bidang lah kan. Yes, betul. Okey, kalau macam bidang Ira lepas sijil masuk ke diploma. Dan sekarang Ira sambil tu Ira akan buat part time. Oh, part time apa tu? Kita part time rekaan grafik. So kita designer lah. So sepanjang diploma tu kita dah start untuk kita punya pengalaman kerja kita. So maknanya kita dah ada skill kita. So maknanya memang tak rugi lah kalau kita dah berada kat Polish Meeting. Bukan kata kita masuk Polish Meeting lepas tu kita dah tak rugi, tak pergi ke mana. Tapi still Ira boleh pergi ke Politeknik. Dan juga Ira menyambungkan pelajaran di University Sains Malaysia. Dan time tu dekat University Sains Malaysia, itu mula-mula masa kat Politeknik nak buat part time. Aku takut jugalah sebab takutlah design kita tak berapa best kan. Aku kena kecam dengan netizen kan. Tapi bila berada di University Sains Malaysia, dapat berebut semua company buat part time dalam masa tu. Alhamdulillah. Saya turut gembira dengan pencapaian Ira. Alhamdulillah lah, kita boleh buktikan dari situ kita punya progress graduan dan alumni Polisisi. Okey, kemudian kita ada satu lagi VT, betul? Kita tak ada tengok lagi VT video-video Ira. Jom kita saksikan sekarang. Okey, itu dia Ira. Ceritakan sikit apa macam Ira punya kemudian syarat kemasukan semua tu. Okey, kalau dulu syarat kemasukan untuk masuk ke college community, kita hanya perlu lulus BM dan sejarah. Kalau BM tu memang okeylah, Ira boleh lalu. Sejarah tu okeylah, cukup makan. Kalau Imran Politeknik, apa syarat dia? Kita perlukan 3 kredit. Tak kisahlah apa-apa kredit. So, kita nak tanya Imran lah kan. Lepas Imran dah habis Politeknik, lepas tu Imran dah bekerja kan. Income yang Imran dapat selepas habis belajar tu berapa? Boleh tak share? Okey. Saya nak cakap yang saya boleh buat profit saya untuk sebulan boleh dikatakan lebih daripada 10k lah. Daripada shooting saja. Shooting, promote benda-benda dekat Instagram, social media saya, even TikTok pun memang orang kata kan, apa lama TikTok semua. Sebenarnya memang TikTok ni orang dipandang negatif, tapi daripada sudut saya pandang sebagai satu benda yang boleh buat duit. Yang sebab saya rasa TikTok ni boleh menjadikan satu perkara untuk marketing platform. Contoh kita ada produk nak kena jual, kita boleh promote kat TikTok sebab dia senang untuk viral semua tu. So kita kena main banyak platform lah sebenarnya. So banyaklah kita nak kena platform, kita kena mengembangkan. Yes, betul. Maknanya hari ni Ira bersama dengan popular lah, dengan orang-orang yang popular yang terhebat. Tak adalah ada biasa-biasa saja. Okey. So sekarang ni Imran, apa tips Imran untuk ajar adik-adik lepasan SPM, kenapa ni kena pilih college community, Politeknik kan? Sebab orang kata kenapa kita nak masuk college community dengan Politeknik ni? Faham. Okey, pertama sekali saya rasa kita boleh tengok daripada segi kemahiran dan dia punya aspek-aspek aktivat. Dia more kepada practical, so that kita boleh implement benda tu di dalam kita punya kehidupan sendiri. So basically macam Imran sendiri, Imran adalah pelajar elektronik komputer. Even though Imran sekarang ni tak
tak ke bidang elektrik ataupun elektronik, tapi Imran still dalam basic-basic, macam Imran tengah shooting ke, Imran boleh tahulah macam ada apa-apa macam kerosakan ke, at least Imran ada repair, ada kemahiran untuk repair, and tak adalah kita datang and bodoh-bodoh acah-acah kepala tahu macam tu. Padahal kita tahu sebenarnya. Betul-betul, sebab dalam kalau kita nak tahu, college community dengan politeknik ni pun mendekatkan kita dengan dunia kerja, betul. kan. So kita boleh tahu kemahiran-kemahirannya. So Imran ada niat lagi untuk sambung belajar ke dekat insya-Allah dalam kemungkinan this year atau next year, selepas maybe stabil, ekonomi stabil dengan situasi normal baru ni, sebab saya jenis yang tak boleh nak study online. Saya memang saya dah sambung belajar pun sem pertama, tapi saya rasa tak masuk. Saya terpaksa berhenti. Okey. So maknanya norma baru ni memang banyak sangat-sangat yang efek pada saya lah. Kita tak pernah stabilkan diri kita, kan. Mesti semua orang dekat luar sana sangat-sangat rindu dengan suasana kuliah semua, betul. Kan? Sangat setuju. Okey. So Ira rasa kita pun memang Ira memang selalu showkan masuk college community dengan politeknik, sebab bagi Ira, sebab kebanyakan memang college community dengan politeknik ni merupakan satu-satu platform kepada pada adik-adik yang suka teknikal. Dan kemahiran semua. Betul. Betul, sebab kalau kita tengok daripada politeknik, nama sendiri pun politeknik. Basically technical memang banyak. Sebab kita banyak jurusan seperti kita ada dari segi pemakanan, kita ada daripada hospitality, kita ada business dan sebagainya. Memang banyaklah. Engineering tu memang kira ratusan pelajar memang ada lah, beribu pelajar. Bukan cakap engineering je, rekaan grafik, designer, semua juga banyak. Betul, yang paling saya rasa sekarang ni paling popular lah, iaitu teknologi, digital teknologi. Coding, lepas tu programming dan sebagainya. Sebab benda tu memang kita future proof, ataupun orang panggil macam memang futuristic, sebab kita ke arah bidang tu. Memang semua benda menggunakan benda-benda teknologi semua ni. So memang sesuai untuk mana-mana yang minat dalam segi bidang teknologi ni lah. Betul. So maknanya kami, Ira dengan Imran sangat-sangat akan syorkan kepada adik-adik semua, bolehlah mohon kemasukan college community dan politeknik. Jangan risau bila dapat SPM tu, Imran, Ira punya result ni, alah, dapat 5C. Tak ada masalah. Kita ada satu tempat yang sesuai untuk korang, and memang sangat-sangat berbaloi lah kalau kita study di politeknik. Betul. Tak makan banyak duit lah, especially dalam segi yuran. So maknanya orang cakap kita punya masa depan tu masih lagi cerah. Betul. Kita bolehlah. Yang penting jangan putus asa, betul. Kalau ada setengah pelajar yang dah mohon politeknik tapi tidak dapat, given buat rayuan tak dapat, jangan putus asa. InsyaAllah kalau tak dapat di politeknik, buat something. At least jangan tunggu je, saya tak sambung belajar, tak apalah, biar je lah. Jangan macam tu. At least kita berusaha lah, tak kisahlah dalam bidang apa-apa pun. Okay, alright. Okay lah. Ira ada satu tau untuk Imran. Okay. Kita tak tanya. Okay, ni ada kopi baru buat tadi. Yeah. Bagi kat Imran. Okay. Macam sedap ni. Cuba dah rasa. Rasa? Bismillahirrahmanirrahim. Sedap kan? Sedap kan? Dia aroma kopi ni sangat merasa lah dia punya aroma kopi ni. Kopi apa ni? Tak tahu. Okay, saya tak tahu ni. Tak tahu. Kalau nak Imran dengan penonton di live Facebook sekarang ni nak tahu. Okay, kopi ini merupakan perniagaan part-time yang diusahakan oleh Syazwan yang merupakan alumni job creator. Oh, tu dia part-time, is it? Ya, saya pernah jumpa di Arena Retapa, ada dekat hospital SKL. Tahulah. Tahu lah. So inilah kopi hasilan dia. Dan ia merupakan, Syazwan ni juga merupakan alumni polisi kita. Dalam bidang job creator, is it? Yes, betul. Betul lah, saya pernah lihat dia, dan dia sering datang ke polis saya untuk bagi tahu, bagi motivasi untuk start bisnes macam mana dan sebagainya. Maknanya Imran dah kenal sangat-sangat dengan Syazwan ni, kan? Saya rasa dia pernah menjadi satu idola pada saya. Sebab tu kita ke dahulu lah. Okay, betul. So,
kalau untuk pengetahuan Imran kan, perniagaan part-time ini, dia mempunyai 80 orang pekerja. 80? Ya. Ira boleh dengar apa? 80 orang pekerja. Betul? Mesti ada merata-rata kan dekat seluruh Malaysia ni. Tapi baguslah kira macam dia menimbulkan skop kerja baru. Maksudnya bagi peluang orang untuk bekerja. Itu paling saya support lah. Sebab kalau kita tengok daripada orang kadang banyak menganggur kan, dan disebabkan orang seperti saudara Syazwan ni yang menimbulkan skop pekerjaan yang baru untuk orang bekerja dan dapat income. Yes. Lagi-lagi kalau Imran dah tahu juga kan, Syazwan ni juga merupakan dia start daripada bawah tau. Dia alumni college community. Lepas tu dia sambung juga pelajaran di Politeknik. Lepas tu barulah dia startkan perniagaan macam Ira juga. Dia daripada sijil ke Politeknik dan menjadi seorang usahawan. So dari situ kita boleh lihat tidak penting di mana anda bermula, yang pentingnya di mana anda berakhir. Betul. Okey, so tak apa buang masa, mari kita tengok VT yang disediakan. Video Syazwan dan polisi. Tu dia Pak Tau. Yes. Berbekalkan ilmu yang dipelajari serta minat yang mendalam terhadap industri makanan, maka telah mendorong Syazwan untuk menceburi bidang perniagaan. Kini beliau sedang giat mengusahakan perniagaan restoran dan produk makanan di bawah jenama Tu Dia Pak Tam. Mempunyai pengalaman selama 8 tahun bekerja dalam industri makanan F&B dan pernah bekerja di hotel rantaian antarabangsa Pan Pacific sebagai tukang masak selama 5 tahun sebelum menubuhkan perniagaan sendiri. Saya bermula dengan college community Selayang, iaitu sijil hotel and catering selama 2 tahun. Selepas habis 2 tahun, start daripada tahun 2009 sehingga 2011. So start pada 2011 sampailah ke 2013, saya menyambung pelajaran di Politeknik Sultan Idris Shah di Sabak Benam, iaitu diploma hotel dan catering. So apa yang ilmu yang dapat ketika waktu belajar ialah lebih kepada critical thinking dan kemahiran lah. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab pengalaman bekerja, bisnes dengan belajar, dia dua benda yang berbeza. Sebab tu saya pernah tanya ayah, saya kata kita dah bisnes, kenapa saya perlu belajar? So ayah kata, Pak Tam sendiri kata, you kena pergi belajar juga, sebab belajar ni dapat meningkatkan pemikiran sebenarnya, cara you bergaul, cara you nak berinteraksi dengan orang, how you confident level dengan orang. So that's why saya sambung belajar, dan daripada situ memang betul sebab banyak benda yang belajar, seperti kita buat presentation, daripada situ kita mengasah bakat kita nak present lah. And then yang kedua, kita belajar berskill TVET. Seperti mana yang tahu, Community dan Politeknik ni dia mengajar TVET lah. So daripada TVET tu saya dapat implement ke dalam company sedikit. Kini, restoran beliau telah mempunyai beberapa cawangan yang menyediakan pelbagai menu dan citarasa yang istimewa. Kalau kata cabaran dalam usahawan ni, memang orang kata banyaklah. Tak semudah orang cakap, hari ni berniaga, esok akan untung. Tak. So yang pertama sekali, kita kena anggap satu bisnes ni ialah hobi kita. So apabila kita anggap benda ni hobi, so kita buat apa, kita jatuh ke, kita luka ke, kita sakit ke, still kita akan buat lagi, and buat dan terus buat. Okey, yang kedua, macam mana kita nak konsisten dalam perniagaan tu. So apabila kita nak konsisten, yang kedua tu lah, kita kena anggap benda ni macam darah daging kita. Kita kena jaga dia betul-betul, kita kena belai dia. Jaga dan belai tu macam mana? Kita kena bersabar, kita kena ada ilmu tentang keuangan, kita kena tahu ilmu management, macam mana kita nak manage staff, apa semula. So daripada situ, insya-Allah kita akan dapat handle lah bisnes kita dengan cara yang baik. Kejayaan yang dicapai oleh Syazwan macam nampak mudah. Namun hakikatnya, beliau telah melalui pelbagai liku dan cabaran sebelum berjaya. Beliau sentiasa berpegang kepada prinsip dan semangat untuk terus berjaya.
Okey, tu dia Pak Chang. Oh, tanya kepada Syazwan. Tengok tu, macam mana tak jadi idola tu? Nampak? Macam tu macam memang nak letaklah Syazwan tu sebagai idola. Idola, yes, betul. Yang penting yang Imran tahu, kalau kita nak jadi businessman ataupun kita perlukan ada mentor. Kita kena ada inspirasi. Ya. So siapa yang tak nak berjaya kan? Semua Betul. nak berjaya. Okey. Tadi saya ada baca komen satu, dia kata jemputlah datang ke PCs. Bukan tak nak datang, tapi sekarang ni dalam waktu yang tak sesuai, kita ada PKP. Baru-baru ni saya nak datang untuk ambil saya punya transkrip diploma. Sebab patutnya tahun ni lah saya convo. Ya ke? Patutnya lah. Tapi tak dapat. Bukan rezeki saya lah. Tak apalah. Maybe ada yang lagi yang menarik lagi kan? Last saya pakai jubah convo time sekolah. Time sekolah tingkat 5. Yes, tingkat 5 tu je lah. Sekarang tingkat 5. Kalau selalunya darjah 6. Darjah 6 itu. Tak akan rasa lagi. Okey lah. So apa-apa pun kami memang sangat-sangat harapkanlah Politeknik dan Kolej Unity ramai yang berikan sambutan. Betul. Sebab kebanyakannya lah kalau kita tengok stigma masyarakat, mereka memandang rendah terhadap Politeknik dan Kolej Unity, tapi sebenarnya tidak. Sebab mereka ingat macam yuran murah, fasiliti dia kurang, fasiliti dia tak berapa canggih macam yang lain, tapi sebenarnya tidak. Memang cukup ada, memang sesuai untuk pelajar-pelajar macam kita. And then environment tempat-tempat dia orang pun, especially macam politeknik kan. Ada setengah dekat sebelah pantai, dekat tepi. Macam saya punya lah, Politeknik Sultan Irsyad memang betul-betul belakang pantai, kiri kanan depan kelapa sawit. Nak pergi mana? Tak tahu, so kita stay dekat Politeknik, belajar saja. So sesuai lah, environment yang sangat sesuai untuk kita belajar. Kalau macam Ira, Kolej Community ada pantai Teluk Cempedak. So kalau time stress tu, kita pergilah kan. Tengok suasana sana. Betul. Untuk tenangkan fikiran kita. Yes, betul. Okay, so penonton-penonton di live Facebook sekarang ni mesti nak tahu kenapa kita perlu pilih Politeknik dan Kolej Community. Yes. Okey, kalau Ibran tak tahulah kan. Okey, kenapa perlu pilih Politeknik dan Kolej Unity menjadi pilihan? Kenapa ya? Sebab lokasinya di seluruh Malaysia. Di seluruh Malaysia. Dan Ibran tahu tak? Berapa kita ada Politeknik dan Kolej Community di seluruh Malaysia ni? Politeknik yang ada di Malaysia adalah 36 politeknik, dan manakala untuk Kolej Community kita ada 104 Kolej Community. So kalau penonton boleh lihat di slide, memang seluruh Malaysia kita mempunyai Politeknik dan juga Kolej Community. So bolehlah kita tengok kan kat mana Politeknik Imran, ke mana Politeknik Imran kan. Betul. Kebanyakannya mereka mostly Politeknik di tepi-tepi pantai lah, saya boleh lihat di sini. So kalau korang duduk di negeri-negeri yang terlibat dalam ini, korang boleh survey di mana sesuainya korang punya tempat belajar. Betul. Sama ada KK ke, sama ada Politeknik ke, dan macam-macam lagi. So jadi yang kedua, kenapa kita kena pilih Politeknik dan Kolej Community? Sebab institusi milik penuh kerajaan di bawah KPT dan diiktiraf MQA. So Kolej Community dan Politeknik ni selalu kita dapat soalan-soalan. Yes, masuk betul. Kolej Community, bawah swasta ke bawah kerajaan? Swasta ke kerajaan? Sebab kebanyakan ramai yang kata bawah swasta. Tapi sebenarnya Kolej Community dan Politeknik ini merupakan 100% di bawah kerajaan Kementerian Pengajian Tinggi. Yes, betul. So kita boleh lihat ini MQA diiktiraf, dan kita nak tanya pasal pelbagai macam program. Mungkin ada setengah tanya kan, program apa yang disediakan, lepas tu bidang apa, ada diploma ke, ada sijil je ke. Kalau kita tengok kat sini, banyaknya program Politeknik Malaysia, macam-macam boleh masuk kan. Macam Ira, ada rekaan aplikasi visual, rekaan grafik. So kalau Imran kat mana pula ya? Tak nampak lah. Dekat saya kejuruteraan. Jabatan kejuruteraan. Okay.
So kita ada di program di Politeknik Malaysia, kita ada beberapa iaitu kejuruteraan, agroteknologi, teknologi makanan, rekaan dan komunikasi visual, teknologi maklumat, perdagangan, pelancongan dan hospitality. Ya. Dan untuk college community pula. Kalau dekat college community, kita pun banyak juga bidang. Tapi kalau kita tengok di slide ni, kita ada kejuruteraan, agroteknologi dan bioindustri, teknologi makanan, rekaan dan komunikasi visual, teknologi maklumat dan pelancongan dan hospitality. Ya. So memang banyak sangat-sangat program kan. So maknanya pilihlah apa yang nak, jadi pilihan hati anda semua. Yes, betul. Tapi ingat jangan salah pilih kos. Nanti jadi macam kawan saya, satu sem terpindah. Tapi tak apa, asalkan awak tak belajar sampai sem 5 tiba-tiba terfikir nak tukar kos. So kalau sebelum pilih bidang, make sure pilih betul-betul. Yes. So di college community dengan politeknik semua ada macam-macam. Okey, bagaimana pula dengan yuran? Macam mana yuran? Yuran macam kita cakap tadi lah kan. Yes. Daripada Sangat, zaman Imran, zaman Hira, RM200. Ya, sangat berpatutan, sangat murah dan pembiayaan disediakan kepada yang layak sahaja. Betul. Kalau nak katakan yuran pengajar memang sangat murah. Kalau yuran taska tu, anak-anak ke taska, ya Allah mahal. Ya, mahal, betul. Betul. Walaupun saya tak ada anak, tapi ya Allah, saya tengok harga dia untuk adik saya lah kan. Mahal ya. Kan? So memang patut politeknik community sangat-sangat berbaloi. Dan jadi pilihan. Betul. RM200 sahaja. Yes. Okey, untuk yang seterusnya, aplikasi pelajaran yang menarik di mana kita boleh dapat di luar kelas. Yes, betul. Kita belajar di luar kelas. So macam mana pengalaman Imran bila belajar di luar kelas? Saya sebenarnya aktif lebih kepada luar kelas. Okay. Saya pernah mewakili Malaysia dan juga Politeknik ke Vietnam untuk misi kesukarelawanan siswa di bawah Yayasan Sukarelawan Siswa. So maknanya Politeknik dan Community pun boleh pergi ke luar negara kan? Yes, betul. Macam kita tengok di slide ini, ada yang pergi untuk Fira Robot di China, ada yang pergi Korea, dan macam-macam. So memang meluas dan memang College Community dan Politeknik bagi kita mencuburi dan merasai segala-galanya. Betul. Okey, untuk yang seterusnya, bidang yang cuburi. Okey, kalau kita tengok bidang-bidang banyak juga lagi yang kita ambil. So boleh pasaran graduan pun sangat-sangat tinggi. So maksudnya kita senang dapat kerja, betul tak? Betul. Sangat-sangat. Betul. Macam saya sendiri, saya pernah ditawarkan untuk intern, untuk sambung intern, bukan dah habis intern, untuk sambung intern, untuk sambung sebagai pekerja tetap, untuk sementara kan. Tapi saya tolak sebab saya nak pursue my passion into the industry seni gitu. Okey, kalau baca Ira, lepas habis saja belajar di College Community selama 2 bulan, ditawarkan menjadi graphic designer di salah sebuah syarikat swasta. Masa tu memang rasa macam terkejut jugalah kan, sebab kita ni hanya setakat sijil je nak bersaing dengan orang yang lebih tinggi. Tapi dapat jugalah bekerja pemegang jawatan yang tinggi tu. Alhamdulillah. Saya turut bangga seperti saya cakap tadi, saya memang bangga dengan Ira. Pencapaian Ira memang TikTok. Okey, di studio pada hari ini kita bukan sahaja berdua. Betul. Kita ada panel jemputan kita. So kalau Imran nak tahu, Imran kenal tak? Saya kenal sebenarnya. Saya kenal mereka memang agak famous di poli saya. Kita bawakan khas pengarah dan timbalan pengarah, bahagian ambilan pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. So kalau korang ada sebarang persoalan, apa-apa pertanyaan, boleh tanya direct terus kepada pengarah dan juga timbalan pengarah. So tanpa membuang masa, mari kita persilakan Puan Nur Aniza binti Muhammad Yusof, pengarah bahagian ambilan pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community, dan Encik Amal Luhai bin Sarbini, timbalan pengarah bahagian ambilan pelajar Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Kita persilakan. Tadi kita berdua, sekarang kita berempat. Okey, kami ingin mengucapkan selamat datang kepada Puan Nur Aniza dan juga Encik Amal ke studio, dan terima kasih kerana beri kepercayaan kepada kami berdua untuk bersama-sama mengendalikan program ini. So, apa khabar Puan Aniza? Baik, alhamdulillah. Encik Amal, sihat? Alhamdulillah. Tiba-tiba sekarang ni kan tengah PKP lagi kan, rumah baru.
Sebenarnya hari ini saya teruja sebab dapat bersiaran bersama dengan Ira dan Imran. Alhamdulillah. Terima kasih. Kita juga mengucapkan terima kasih lah kepada Ira dengan Imran. Terima kasih. Membantu soalan untuk ditanyakan kepada Puan Pengarah dan juga Timbalan Pengarah, iaitu Encik Amal. Soalan pertama iaitu tentang mengenai ada kaedah pembelajaran. Adakah ia macam online ke, atau perlu datang ke kelas ke, perlu datang ke kampus dan atau sebagainya? Okey. Macam ni, pada 1 bulan Mac nanti kita akan mula membuka kita punya kampus. So pelajar-pelajar akan mula mendaftar pada bermula 1 bulan tapi dia akan buat berfasa-fasa lah. Tapi kena orang kata apa, berkomunikasi dengan institusi. Sebab nak tahu kadang-kadang politeknik ni lain cara dia, lain tarikh dia. Sebab kita bagi masa banyak juga 2 minggu untuk pelajar-pelajar datang balik kan, ataupun pelajar baru, pelajar senior. Dari segi macam mana dia nak belajar sama ada online ataupun bersemuka, kita buat dua-dua sekali. Sebab ada pelajar-pelajar yang kita panggil balik. Okey, contohnya pelajar-pelajar semester 5 yang nak kena graduate untuk politeknik. Jadi dia kena datang balik untuk menghabiskanlah segala-galanya. Dia nak buat lab ke, dia punya paper ke kan. Tapi kalau misalnya yang lain tu kita buat online. Tapi ada juga yang kita panggil hybrid. Hybrid tu maksudnya dia buat online dan dia juga bersemuka. Tapi semua tu akan diurus di institusi dan mengikut SOP yang telah ditetapkan. Very strict SOP. Maksudnya masih ada lagi chance untuk datang jumpa kawan. Itu paling penting kan saya. Jumpa boleh tapi pelok-pelok tak boleh. Sebarang boleh. Okey. So, kita nak tanya juga lah pada Cik Amal kan. Orang tanya bilakah pengambilan pelajar politeknik College PT ni. Sebab sekarang ni kita norma baru. Takut tak tiba-tiba ada perubahan tarikh ke apa ke. Okey. Baik. Terima kasih Ira. Seperti biasa, untuk pengambilan politeknik kita ada 2 sesi pengambilan. Satu sesi 1 dan sesi 2. Sesi 1 ni dulu kita kenali sebagai sesi Jun. Sesi 2 adalah sesi Disember. Okey. Pada Disember untuk politeknik, untuk kemasukan yang kita pada Mac ni kita ada kemasukan ini untuk sesi Disember. Dan pada tahun ini, pada September nanti kita ada sesi kita panggil sesi Jun. Sesi Jun lah. Maknanya ada 2 sesi. Sesi 1 dan sesi 2. Kalau dulu sebutannya sesi sebelum ada Covid, sesi Jun dan sesi Disember. Masih dikekalkan Betul. So maknanya sama saja. Alright. Okey, kemudian saya nak tanya Puan Nurhaliza. Siapakah yang layak memohon ke politeknik ataupun college community? Okey, siapa yang layak? Semua orang layak. Okey, janji warga negara. Okey, warga negara lepasan SPM boleh orang kata apa, memohon untuk masuk ke politeknik dan kita punya college community. Okey, termasuklah juga kita punya pelajar-pelajar OKU ke ataupun orang asal ke, kita panggil orang asal Lepas tu siapa lagi, semua. Kemudian kita di politeknik di college community juga kita ada program apa tu PSH, pembelajaran sepanjang pembelajaran sepanjang hayat. So sorry. Okey, kita panggil PSH. PSH tu kita buka untuk community, untuk warga emas ke, untuk wanita-wanita buat baking. Tadi I dengar Imran ada cakap pasal college community, ada bermacam-macam. So kita ada belajar mengajar macam mana nak buat bake cake, masak kek ataupun buat jahitan. Semua ada di college community dan di politeknik itu program-program PSH kita. Yang itu pun you kena pergi ke institusi untuk bertanyakan ataupun pergi tu maksud saya ni maksudnya you go to the website dan tengok apa yang ada yang kita offer lah ataupun kita tawarkan. Okey, dengar tu semua layak. Dia just rajin tak rajin je sebenarnya. Betul. So maknanya jangan risaulah, college community dengan politeknik ni semua boleh masuk. So ajaklah semua
masuk ke Ya, politeknik ini. betul. So Encik Aman adalah orang tanya, jadi dia dah sangat-sangat masuk ke politeknik kan? So macam mana ni lah cara permohonan kemasukan college community dan politeknik? Macam mana nak buat permohonan tu? Okey. Kalau untuk kemasukan yang kita kata pada sesi Jun, politeknik akan bersama dengan UPU, okey. Jadi pemohon di luar sana, khususnya kepada para pelajar yang akan mengambil peperiksaan SPM tak lama lagi ni, boleh melayari website UPU, portal UPU dan dapatkan segala maklumat yang ada di situ. Yang pertamanya saya syorkan untuk mereka yang mengikuti rancangan ni, lihat cara pengiraan merit, kemudian bagaimana menyesuaikan merit dengan kita punya kelayakan dan keputusan kita supaya kita dapat memilih program-program mengikut kita kata kelayakan akademik. Dan di situ juga, melalui sistem UPU juga, kita akan dapat lihat apakah program-program yang kita layak mengikut kita punya kita kata dengan keputusan yang kita akan perolehi nanti. Selain daripada itu, untuk masuk calon-calon perlu membeli PIN. nombor PIN 1160 sen di BSN. Itu memang standard lah. Beli nombor PIN di BSN 1160 sen, kemudian melayari dan dapatkan seberapa banyak maklumat yang ada di UPU. Ada tertera dalam kita punya paparan tu, upu.mohe.gov.my. So ambil segala info yang ada di situ untuk sesi Jun 2021. Okey. Tetapi saya juga nak ambil kesempatan di sini untuk sesi Disember, kita kata second batch yang akan masuk ini pada sesi masuk ini. Kita masih lagi buka peluang kepada program-program yang masih lagi ada kekosongan, khususnya di college community. Jadi rebutlah peluang, hebahkan dan war-warkan kepada warga yang mengikuti, kita kata siapa sahaja yang ingin melanjutkan pengajian di politeknik dan college community untuk dapatkan info yang sebanyaknya melalui ambilan.mypolicc.edu.my. Dapatkan maklumat di situ untuk kemasukan khusus sesi Disember. Saya baru tahu sebab saya sesi Jun 2017. Saya baru tahu sesi Jun sahaja yang perlu beli PIN. Manakala untuk sesi Disember tak perlu pun. Ya, betul. Saya baru tahu. Semua dekat website dia. Ya, betul Imran. So jadi ada tak ramai-ramai, mana tahu lepas siaran kita punya program ni, ada tak ramai-ramai kawan-kawan, mohon di politeknik dan college community. So kadang-kadang tu syarat untuk masukkan tu macam mana pula? Cik Amal, susah ke nak masuk politeknik dan college community ni? Okey. Saya mula dengan college community dulu. Okey, untuk college community kalau kita ada dua, satu peringkat diploma. Kalau diploma ni dia perlu dapat 3 kepujian, 3 kredit. Macam tadi pun saya dah dengar Imran dah sebut 3 kepujian ataupun 3 kredit untuk masuk diploma college community. Kalau nak sijil, tadi pun Ira dah sebut, lulus SPM. Lulus SPM bermaksud lulus BM, lulus sejarah. Okey, tapi insya-Allah lah kalau ini itu antara itu kelayakan yang paling minimum untuk masuk ke college community. Tapi kalau di politeknik pula, politeknik premier dah sebut tadi kan, kita ada PO, kita ada PSA, kita ada PIS, memerlukan 5 kepujian bagi mata pelajaran yang telah ditetapkan. Tetapi ada juga bidang-bidang yang telah pun ditetapkan mensyaratkan 5 kepujian selain pada di premier tadi. Kalau di politeknik konvensional dan metro, kita mensyaratkan diplomanya 3 kepujian. Mengikut mata pelajaran yang telah ditetapkan lah Imran dengan Ira jadi mungkin bagi yang mengikuti siaran ni, mohon hebahkan kepada kita punya kawan-kawan, saudara mara. Itulah syarat-syarat yang kita guna pakai untuk masukkan ke politeknik dan juga college community. Okey guys, so untuk subjek yang perlu lulus ialah Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang lagi 3 tu it's up to you, sama ada fizik, kimia dan sebagainya. English pun boleh, betul. So maknanya sekarang ni kita nak tengoklah soalan-soalan daripada netizen. Netizen, yes. So kita dah
baca soalan-soalan netizen dan kita akan pilih soalan-soalan yang paling hot yang kalau boleh bagilah soalan yang susah. Mana tahu Puan Liza dengan Cik Amal boleh jawab ke. InsyaAllah kita cuba. Okey Imran, cuba pilih satu soalan. Apa soalan yang boleh sesuai untuk Cik Amal dengan Puan Liza untuk apa ni jawab. Ni, jap, saya tengah cari. Oh, ni apa? Orang Kelantan ada kau sini? Oi. Ni college community Pasar Mas. Jap, saya cari soalan-soalannya. Okey, apa kata Ira? Mana satu kita pilih? Okey, sesi ni. Okey. Banyak soalan. Ya, terlalu banyak soalan. Kita pilih mana yang sesuai. Yang lain akan dijawab oleh tim kita lah. Betul. Okey. Saya daripada Punita Sivaranman. Atas. Dah jawab dah? Okey, patah balik atas sikit. Atas sikit. Lagi. Alright, di situ dia kata ada yang terima surat maklumat bahawa student poli perlu daftar 10 hari sebelum 1 Mac supaya kuarantin sebelum start masuk ke asrama. Betul ke? Yang ini kena Puan jawab. Okey, saya cuba jawab Soalan susah yang terkini. Sebenarnya macam saya cakap tadi ya, Ira dengan Imran, kita panggil pelajar masuk 1 hari bulan Mac. So whatever it is, it starts 1st of March. Okay, 1 hari bulan Mac. So sekarang ni kalau dia tak pergi quarantine, kita panggil isolation. Jadi kita nak mengasingkan sebenarnya pelajar-pelajar ni. Kadang-kadang ada yang merentas daripada Selangor nak pergi ke Pahang, daripada Terengganu nak turun ke mana, ke Johor contohnya. Jadi kita kena isolatekan diorang ni. Isolate ni pengasingan saja. Pengasingan ni 10 hari. Nanti di Politeknik, di College Community akan menyediakan kemudahan-kemudahan macam kita panggil rumah ataupun center lah, isolation centers. Nanti di situ pelajar-pelajar yang daripada kawasan-kawasan PKP, diminta untuk mengasingkan diri selama 10 hari. Itu yang terkini lah yang kita telefon institusi. Ataupun telefon institusi dulu. Whatever it is buat masa sekarang ni kita tak tahu kan, everything orang kata evolve. Dari masa ke semasa sangat cepat. Jadi mohon berhubung dengan institusi masing-masing. Kalau dah dapat tu, tapi whatever it is 1 hari bulan Mac. 1 hari Mac kita punya ni. Bermula 1 hari bulan Mac. Okey, faham. Ada yang kata 1 Mac ni kira sesi Disember. Ya, sesi Disember 2020. 2020. Maksudnya faham. Sebab kita kan menganjak kan ya. Jadi kita dah anjakkan sehingga ke bulan Mac. Okey, kita nak baca lagi satu soalan. Kita buka tadi. Saya ada nampak satu soalan menarik. Soalan lagi apa yang paling susah lagi soalan untuk dijawab. Okey, dekat atas tu kita nampak Rafi Muiz. Dia kata, saya lepasan SPM 2019 dan mohon sesi Jun 2020 dan Disember 2020 serta rayuan. Masih tak dapat. Boleh ke mohon terus ke Jabatan Pengambilan Pelajar? Okey, yang ini kita bagi dia punya Shifu. Okey, pengambilan kita bagi. Terima kasih kepada sama. bagi menjawab soalan yang bertanya tadi. Okey. Untuk kita kata permohonan yang seterusnya, kita kata kita masih lagi terbuka. Mohonlah melayari ke laman web ambilan.mypolicc.edu.my untuk mohon ke Politeknik dan juga College Community. Untuk makluman, mungkin bila rayuan tu tak berjaya, rayuan kali pertama tak berjaya, rayuan kali kedua tak berjaya, saya mengandaikan begini. Sebab dalam kita punya apa yang kita tawarkan, contohnya satu kelas ada 40 orang. Jadi kemungkinan untuk kebarangkalian yang tak berjaya tu ada, sebab kita hanya 40 orang sahaja. Jadi saya syorkan mungkin bagi yang di luar sana yang mendengar, kita memberikan pilihan rayuan, ada 2 pilihan untuk rayuan. Jadi mungkin kalau tak rayuan pertama, kalau pilihan yang pertama tak berjaya, mungkin pilihan yang kedua. Okey. Itu yang saya boleh berikan. Mungkin kalau untuk maklumat lanjut boleh terus melayari ataupun menghubungi pihak atau pegawai kami di ambilan.mypolicc.edu.my. Faham. Kalau saya nak tanya, kalau macam rayuan tu tak dapat,
adakah kekosongan tempat tu juga memberikan aspek terbesar untuk rayuan tak dapat? Ya. Yes, kalau macam kosong boleh biasanya kalau ada kekosongan, insya-Allah dia akan berjaya lah. Okey, kita ada next soalan iaitu mengenai dengan pembiayaan. Kalau ada setengah macam ada orang berminat tetapi dia tidak ada wang ataupun tidak mampu untuk bayar yuran. So adakah politeknik ataupun college community ada pembiayaan atau sebarang pembantuan yang boleh disediakan? Okay, a very good question. Thank you Imran. Kita di Politeknik, di College Community ada menyediakan bantuan-bantuan kewangan untuk pelajar-pelajar kita, ya, especially pelajar-pelajar daripada golongan B40. Okay. Jadi kita ada bantuan-bantuan kewangan seperti BKPKK, iaitu bantuan kewangan untuk pelajar Politeknik dan College Community. Kemudian kita ada juga bantuan kewangan daripada Yayasan Samdabi, ada juga daripada YTN, iaitu Yayasan Tenaga Nasional, ya kan Cik Amal, ya? Ya, betul. Jadi banyak. Kemudian di institusi sendiri pun ada, sebab kadang-kadang kerajaan negeri juga kontak institusi kita dan memohon apakah bantuan kewangan yang boleh diberikan, bantuan untuk kerajaan daripada kerajaan negeri untuk anak-anak negeri. Jadi itu semua ada. Jadi insya-Allah untuk bantuan bulanan ada diberikan, ataupun dengan duit-duit dengan bantuan tersebut maka diorang bolehlah membayar yuran kita sekali kat situ, ya. Jadi ada, insya-Allah. Jangan dirisaukanlah, insya-Allah, dengan kita punya keuangan tu. Dengar tu guys, walaupun kita tak mampu ataupun tidak mempunyai wang yang sepatutnya, tapi kita ada sediakan bantuan-bantuan untuk anda sambung belajar. Masa di belajar ada bantuan tak? Saya tak. Maksud saya tak kiranya boleh bayar sendirilah. Faham. Okey, dia ada lagi soalan ke? Saya rasa itu saja. So saya nak tanyalah kat Cik Amal, kan. Boleh tak sharekan kepada kami semua tarikh-tarikh penting untuk PDN Community? Okey. Baik. Terima kasih Ira. Saya akan cuba kongsikan untuk tarikh-tarikh penting bagi kemasukan, kita kata, sesi ambilan untuk Jun dan juga Disember, ataupun kita sebut sesi 1 dan juga sesi 2. Untuk sesi 1 ni, tarikh-tarikh pentingnya kita telah pun UPU telah pun dibuka sebenarnya pada bulan 1 hari itu. UPU online telah pun dibuka 4 Januari dan akan tutup pada 31 Mac ataupun 31 bulan 3. So ambil maklum khususnya kepada calon-calon SPM yang akan menduduki peperiksaan tak lama lagi, dan juga calon-calon yang telah pun ada keputusan SPM untuk memohon kategori B boleh juga melayari UPU online dan pergilah dapatkan info sebanyak mungkin daripada UPU online tersebut. Untuk borang Politeknik dan College Community, kita akan mula buka pada 5 April. 5 April nanti kita akan buka borang untuk pengambilan Politeknik dan College Community bagi kategori B lah, maksudnya selain daripada SPM pada tahun ini, pada yang sebelum-sebelum ni boleh. Dan seterusnya kita akan pada bulan Jun, dia punya tarikh-tarikh penting pada bulan Jun kita akan calon-calon SPM, calon-calon yang akan masuk ni yang telah pun dapat keputusan, dia berpeluang untuk kemaskini kita kata maklumat pilihan mereka atau pilihan program di dalam sistem UPU online. UPU berikan sedikit masa 4-5 hari dan akan dibuka pada hujung bulan Jun tu lah. Jadi so ambil peluang untuk kemaskini maklumat tersebut, dan selepas itu kita juga ada beberapa tarikh-tarikh penting yang boleh boleh didapati ataupun selain daripada ni dalam kita punya portal. Portal ambilan.mypolicc.edu.my. So dalam portal kita akan ada tarikh-tarikh penting, kita akan ada maklumat
bila nak masuk, macam mana cara nak mohon, apa program-program yang ada ditawarkan di Politeknik dan juga College Community, apa prospek kerjaya dan sebagainya. So layari portal ambilan.mypolicy.edu.my. So anda di luar sana take note tarik penting ni sebab saya mengharapkan untuk anda semua yang mana-mana pelajar untuk menghargai usaha-usaha kami di Policy ialah untuk anda semua. Maybe kepada para pelajar mungkin macam ada setengah macam alamak kenapa kena belajar sini, kenapa kena tunda bagi semua, tapi kami pun tak expect benda ni akan berlaku. Tapi harap anda semua menghargai usaha-usaha yang telah dibuat oleh pihak-pihak Policy dan harap kita pun bersabar sebab ini antara ujian dari Tuhan untuk membuatkan tapi setiap ujian yang berlaku pasti ada hikmahnya. Itulah. So maknanya masa kita pun mencuburi. Yes, kan? So sebelum kita berundur lah, kita nak minta juga sedikit pada Puan Nurhaniza bagi tips untuk pada kita. Okey, terima kasih Ira. Nak kata tips tu, saya dulu belajar ni, saya ni old school, orang tua kan. Ngaku aja Ira ni kata, saya kata okey. Saya ni old school. Mak dulu cakap, arwah mak sekarang, arwah mak ya. Arwah mak kata belajar. Okey, so kita belajarlah. Ikut cakap mak. Budak baik macam tu. Cumanya bila kita belajar tu kita ingat macam ni, kita bayangkan muka mak kita kan, kita bayangkan muka bapa kita. Kita kata macam ni, kita tak nak kecewakan dia orang. Jadi dengan itu kita pun adalah tanamkan semangat, oh I have to do this, I have to win, you know, I have to succeed kan. Jadi benda-benda macam tu yang saya dululah yang membuatkan, oh I have to do this, I have to win, I have to you know, move forward macam tu. Okey, itu je lah kot yang tip yang saya boleh sharekan. Sebab terasanya macam yang lain-lain tu macam buat nota, bersabar, itu semua ada, semua orang ada. Yes, betul. Kaunselor pun selalu cakap kan, bersabar, belajarlah, buat nota, semua ada. Tapi saya yang doa mak ayah. Yang penting doa mak ayah. Tapi Cik Amal, pada saya doa mak ayah pun betul doa mak ayah, tapi kalau misalnya you as a student tak usaha, susah jugalah kan. Doa tapi macam mana Allah nak makbulkan kalau misalnya kita tak usaha. Jadi usaha tu penting. Macam mana nak usaha macam tu. Saya dulu itulah dia. Terima kasih diucapkan kepada Puan Niza atas tips-tips yang sangat bermakna untuk kita semua. Thank you. So Cik Amal ada apa-apa sedikit nak kata tips kepada kita nak ajak ke semua masuk ke teknik universiti? Okey, ni dah hujung kan? Okey, baik. Sebelum kita mengakhiri rancangan kita pada petang ni, sekali lagi saya menyuruh kepada semua yang mengikuti rancangan ini, ambillah peluang ini untuk melanjutkan pengajian kita kata ke Politeknik dan College Community dalam bidang teknikal dan kemahiran, kerana di Politeknik dan College Community lah satu-satunya tempat yang kita boleh membina kerjaya yang terus kita memberi satu peluang dan ruang kepada para pelajar yang bersama dengan Politeknik dan College Community untuk mencipta kejayaan. Satu ini sebab di depan mata kita pun dah ada contohnya Ira dan juga Imran. Sekali lagi saya ingin juga mengucapkan tahniah dan juga terima kasih pada Ira dan Imran kerana inilah model yang kita ada. Alumni kita. So Imran, kita pun dah sampai ke hujung sesi. So insyaAllah akan ada lagi banyak program seperti ini di saluran media sosial kami, iaitu di PUPU dan BKPA dan macam-macam lagi. So kami akan sentiasa update by time to time. Dan jangan lupa untuk follow IG ataupun media sosial rasmi UPU untuk mendapatkan maklumat terkini berkenaan permohonan UPU online. Dan kita kepada adik-adik dan ibu bapa, para kaunselor atau siapa saja yang menonton dan masih ada lagi pertanyaan, sila tinggalkan saja pertanyaan anda di ruang komen dan kami akan selalu upaya untuk menjawab pertanyaan anda. Ya, terima kasih diucapkan kepada Encik Wahi, Puan Nurhaniza dan juga Encik Amal kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. So dengan itu sekian sahaja daripada kami. Jumpa anda di Politeknik dan College Community.
Assalamualaikum. Bye. Ingin melanjutkan pengajian dengan kriteria berikut? Jawapan anda ada di Politeknik dan College Community dengan pelbagai program menanti anda. Kami menyediakan program pengajian sepenuh masa mengikut kesesuaian pelajar. Statistik kebolehpasaran graduan Politeknik dan College Community kini progresif dan berdaya saing merentasi industri. Kejar impianmu sekarang. Layari pautan tertera atau hubungi kami hari ini.